Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan dan yang mematikan. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Allah yang bagi rezeki. Allah yang jaga seluruh makhluk 7 pedala langit, 7 pedala bumi ni. Jadi alhamdulillah pagi subuh ni kita dengar kisah-kisah sahabat. Kematian seorang lelaki Habsyi dalam majlis Nabi ketika mendengar keadaan syurga. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa seorang lelaki daripada Habsyah telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda kepadanya, "Tanyalah apa sahaja yang kamu mahu." Tanyalah, Nabi bagi tahu, tanyalah apa sahaja yang kamu mahu. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, Tuhan telah diberi kelebihan berbanding dengan kami dari segi rupa paras, warna kulit dan kenabian. Adakah jika saya beriman dengan apa yang Tuhan beriman dan saya beramal dengan apa yang Tuan beramal, maka kelak saya akan dapat bersama-sama Tuan di dalam syurga?" Baginda Nabi bersabda, "Ya, sudah pasti. Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, keputihan seorang Habsyi dan hitam keputihan seorang Habsyi yang hitam di dalam syurga kelak akan dapat dilihat daripada jarak sejauh 1000 tahun perjalanan." Subhanallah. Baginda Nabi bersabda, "Ya, sudah pasti demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, keputihan seorang Habsyi yang hitam di dalam syurga kelak akan dapat dilihat daripada jarak sejauh 1000 tahun perjalanan." Allahu Akbar. Kemudian Nabi bersabda, "Sesiapa yang mengucap la ilaha illallah, dia telah masuk dalam tanggungan Allah, dan sesiapa mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi, maka untuknya ditulis 124,000 kebaikan." Lelaki tadi bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah kita boleh binasa selepas ini?" Baginda Nabi bersabda, "Pada hari kiamat nanti, seorang lelaki akan membawa amalan yang begitu banyak sehingga jika diletakkan di atas sebuah gunung, gunung pun akan terasa berat. Kemudian apabila dibanding dengan nikmat-nikmat Allah, maka nikmat-nikmat Allah seakan-akan menghabiskan segala amalannya itu. Tetapi jika Allah melindunginya dengan rahmatnya, maka dia pasti terselamat." Apabila ayat surah Al-Insan, hal ata 'alal insan insani hainun minad dahri lam yakun syai'an mazkura ila qauli. Bukankah telah berlalu kepada manusia satu ketika daripada masa yang telah berlalu, sedang ia masih belum wujud dan tidak menjadi suatu benda yang dapat disebut. Lalu mengapa kaum musyrikin itu mengingkari hari akhirat telah diturunkan? Maka si Habsyi tadi berkata, "Adakah di dalam syurga nanti mata saya juga akan dapat melihat semua benda yang Tuan dapat lihat?" Baginda Nabi bersabda, "Ya." Mendengarnya kerana terlalu gembira, dia mula menangis. Apabila Nabi jawab, "Ya." Mendengarnya kerana terlalu gembira, dia mula menangis dan terus menangis sehingga rohnya tercabut. Subhanallah. Menangis dan terus menangis sehingga rohnya tercabut. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa saya melihat Nabi sendiri yang telah menurunkannya ke dalam kubur. Hazrat Abdullah bin Wahab berkata bahawa apabila surah Hal ata 'alal insan ila akhir telah turun,
ketika itu ada seorang lelaki berkulit hitam sedang duduk di sisi baginda. Baginda telah memperdengarkan surah ini apabila baginda telah sampai pada ayat-ayat yang menceritakan tentang kenikmatan di dalam syurga. Dia dengan kuat telah menarik satu nafas yang panjang lalu meninggal dunia. Baginda Nabi bersabda, kegairahan syurga telah meragut nyawa teman ataupun saudara kamu ini. Subhanallah. Allahu Akbar. Itu dia kehebatan Allah bagi kefahaman agama kepada orang dulu-dulu, khususnya sahabat-sahabat Nabi. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik hidayah untuk kita amal dan sampaikan, insya-Allah.